Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairullah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'alallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum fi ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita sekali lagi tuan-tuan dan puan bersama-sama untuk kita hadir dalam majlis ilmu, majlis Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu ada juga majlis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada majlis. Apakah itu majlis-majlis Allah? Itulah majlis-majlis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan dan puan, bila kita berada dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sudah pun dilimpahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, para ulama, mereka yang apabila masuk dalam majlis Allah ataupun majlis ilmu tuan-tuan dan puan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tuan-tuan dan puan bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Mereka itu tuan-tuan dan puan begitu sungguh-sungguh mendengar dan juga mereka mempelajari dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang dicakapkan. Maka itulah adatnya para ulama salaf dalam mereka menghadiri majlis-majlis ilmu tuan-tuan dan puan. Maka bila kita masuk dalam majlis seperti ini, kita niat tuan-tuan dan puan. Kita niat yang baik. Niat supaya kita dapat yang pertama sekali adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana murad ataupun tuntutan yang sebenar untuk seorang tu menuntut ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita semua kenal Allah. Ketika mana kita di alam roh tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala sendiri bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh mengatakan qalu bala wa syahidna, ya Tuhan kami, apa yang kau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Semua roh itu menyaksikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya yang menciptakannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk dalam rahim ibu, kemudian setelah keluar kita melihat dunia ini, maka kita dinamakan insan. Apakah maksud insan? Insan itu diambil perkataan nasia, artinya iaitu orang yang lupa. Apabila dia lahir, dia lupa tuan-tuan dan puan-puan siapa Tuhan dia, siapa yang menciptakan dia. Ketika di alam roh, dia meyakini Allah Ta'ala itu adalah Tuhan dia. Tapi bila dia lahir, dia dah lupa. Maka dengan majlis-majlis ilmu seperti inilah yang kata para ulama untuk memperingatkan kita balik, siapakah diri kita sebenarnya. Kerana itu kita masuk dalam majlis ilmu, kita dapat mengenal diri kita. Baik, buruk kita dapat tahu. Kerana ada orang terkadang dia terhijab dengan ilmu. Maka apabila dia masuk dalam majlis ilmu yang sebenar, maka ketika itulah dia dapat tahu bahawasanya dirinya banyak kekurangan. Akhirnya dia memperbetulkan dirinya. Ada orang dia masuk dalam majlis ilmu dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Akan tapi dia masuk dalam majlis ilmu tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala campakkan cahaya hidayah. Allah Ta'ala campakkan cahaya makrifah kepadanya. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kata Sayyidil Habib Umar, beliau sering mengingatkan, apabila kamu masuk dalam majlis-majlis yang baik, majlis-majlis ilmu, niatlah kerana Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan dan puan, orang yang masuk salah satu majlis ilmu dalam niatnya siddiq, jujur kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, lebih baik daripada orang yang sering kali pergi majlis ilmu tetapi niatnya itu tidak ada yang baik. Niatnya itu mungkin nak jadi dikatakan orang yang alim,
nak dipanggil supaya nanti dia masyhur, dapat belajar dengan tuan guru sekian-sekian dan sebagainya. Itulah salah satu niat yang tak baik yang perlu kita hindarkan, supaya nanti kita dapat keberkatan, supaya kita tak dapat daripada benda-benda kita dapat daripada benda-benda keberkatan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita tengok dalam hadis masih lagi hadis yang ke-23 tuan-tuan dan puan-puan, kerana hadis ini ada sedikit panjang tuan-tuan dan puan-puan dan syarahannya diperlukan untuk lebih menerang. Dan inilah bukti bahawasanya Nabi SAW itu jawami'ul kalim tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun saya rasa kita dah baca hadis ni dah sebulan lebih rasanya. Sebulan lebih lah, lebih kurang. Masih lagi belum habis daripada bacaan hadis ni, walaupun kita bacanya setiap minggu sebelum ni. Jadi insya-Allah taala kita sambung balik pada hadis yang ke-23 ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca daripada awal sedikit. Nabi SAW bersabda bahawasanya atuhu syatrul iman walhamdulillahi tamla'al mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla'a ma baina as-sama'i wal ard wa salatin nur wa sadaqatu burhan wa sabrud diya wal qur'an hujjatun laka wa 'alaika kullu nas yaghdu faba'i nafsahu فمعتقها أو موبقها. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah kita tengok di dalam hadis yang ke-23 ini, yang hari itu kita sudah pun sampai pada wasadaqatu burhan wasabrus diya. Kemudian pada hari ini kita sambung sedikit wasabru diya. Kata Rasulullah SAW, dan bermula sabar itu adalah cahaya. Bahawasanya orang yang bersabar itu, kata para ulama, la yazalul mustadi'an binuril haq. Orang tersebut akan sentiasa mendapat cahaya hak, cahayanya Allah Subhanahu wa taala ala sulukis sabilil huda. Allah Taala akan berikan kepadanya jalan-jalan hidayah. Jadi orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan jalan. Dan kita dah bahas sebelum ni, bersabar itu macam-macam. Ada bersabar ke atas ketaatan, ada bersabar ke atas tidak melakukan maksiat, ada juga bersabar ke atas musibah. Dan musibah ni banyak sungguh-sungguh lah. Dan kita sebutkan adab-adab kita menghadapi daripada sabar itu macam mana. Di antara benda yang kita sabar juga, kata para ulama, selain daripada itu adalah bersabar dengan ahli keluarga kita. Bersabar dengan ahli keluarga, tuan-tuan, bukan mudah. Kita tengok Nabi Nuh alaihissalam itu diuji. Anaknya tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat diselamatkan. Begitu juga isterinya. Nak katakan itu seorang nabi, apatah lagi kalau kita, anak-anak kita yang nakal, isteri-isteri kita yang tidak beberapa baik akhlaknya, maka tuan-tuan kita kena bersabar juga. Kerana apa? Kata para ulama, kalau kita sabar ke atas keluarga kita, maka ganjarannya sangat-sangat besar. Dan disebut juga di dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan, ayyuma rujul sabara ala su'il khulqi imratih a'ata'allahu minal ajri mithla ma'a'ata Ayyub alaihissalam. Nabi SAW mengatakan, mana-mana lelaki yang mana mereka itu bersabar di atas buruknya akhlak isterinya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran sebagaimana Allah Taala berikan ganjaran kepada Nabi Ayub alaihissalam di atas ujiannya. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi orang lelaki. Jadi kerana itu orang lelaki ni kena sabar dengan karenah isteri dia. Itu juga dimaksudkan oleh Nabi SAW. Bersabar itu cahaya. Jadi bersabar dengan isteri kita kalau akhlak dia tidak baik. Nampak tak? Jangan kita bila tengok isteri kita akhlak kita tidak baik, kita membanding-banding dengan perempuan lain. Ni kebanyakan orang buat macam ni. Akhirnya rumah tangganya retak, akhirnya diminta fasah, akhirnya dia nak berceraikan isterinya. Nampak tak? Jadi kena ingat, setiap apa yang Allah Ta'ala beri daripada pasangan kita, tuan-tuan dan perempuan, dia tidak salah. Tetapi yang salahnya adalah cara kita menghadapinya. Nampak? Allah Ta'ala dah tetapkan jodoh kita sekian-sekian, fulanah binti fulan. Itu dah cantik dan baik. Dan ianya pasti boleh baiki. Nampak tak? Tapi kalau memang dah tak boleh baiki kerana melibatkan akidah dan sebagainya, maka itu
maka diperbolehkan untuk dia melepaskannya. Tetapi kalaulah perangainya ataupun akhlaknya tidak beberapa baik, maka janganlah kita nak terus menceraikannya. Kerana orang lelaki ni terkadang dia suka ugut-ugut isteri dia. Nampak? Suka ugut-ugut. Kalau isteri tak baik-baik, mulalah dia nak ugut untuk mentalakkan dengan dia ta'liq. Kalau kau buat macam ni, aku ta'liq kau. Aku ceraikan kau. Ni ta'liq. Ni yang kebanyakan orang lelaki dia tak sabar dengan dia bahawa isteri dia, maka banyak dia buat macam ni. Maka kena hati-hati. Jadi kalau kita dapat isteri yang tidak berapa baik, maka bersabar. Maka kita akan mendapat, kata Nabi SAW, pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Kan itu tuan-tuan, ada orang kalau dia bersabar ke atas isterinya, boleh jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama nama dia Syekh Abdul Rahman Bahjalaban. Seorang ulama daripada Hadramaut, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan isterinya yang sangat-sangat garang. Isterinya sangat-sangat garang, tuan-tuan dan puan. Dia takut sangat-sangat dengan isteri dia. Isterinya sangat garang. Setiap hari marah, setiap hari berletih. Jadi satu hari itu dia sangat-sangat marah kepada suaminya, iaitu Syekh Abdul Rahman Bahjalaban ni, sampai dia kata kepada suaminya, pergilah kau, aku tak nak tengok muka kau. Jadi Syekh Abdul Rahman Bahjalaban ni, tuan-tuan perempuan, sayang isteri, sayang. Tapi bila isteri cakap macam tu, dia merajuk. Akhirnya tuan-tuan perempuan, dia tekad, dia bawa semua baju, dia nak lari, dia nak tinggalkan isteri dia. Dia nak kahwin dengan perempuan lain, tuan-tuan perempuan. Jadi subhanallah, dia pun musafir, sampailah di satu tempat. Tempat tersebut, tuan-tuan perempuan, ada satu gua. Bila dia sampai di gua tersebut, dia pun masuk untuk berehat. Kerana esok mungkin nak sambung perjalanan, nak musafir. Pergi jauh lah, nak tinggalkan isteri dia. Tak nak dah isteri dia. Akhirnya tuan-tuan perempuan, bila dia masuk dalam gua, dia tengok ada dua orang lelaki, tuan-tuan. Dua orang lelaki juga. Ketika itu tuan-tuan perempuan, lalu dia tanya, kenapa kau buat di sini? Dia kata, kami sedang bertapa. Kami sedang bersuluk, berkhaluah. Oh, kamu buat apa? Kami hanya berzikir, solat di sini. Oh, Masya Allah. Boleh tak aku tumpang di sini semalam? Boleh, tak ada masalah, silakan. Jadi Syekh Abdul Rahman Bahjalaban tersebut pun tumpang dengan orang lelaki tersebut. Jadi bila waktu malam, masing-masing dah mula lapar. Nampak tak? Maka dua-dua orang tersebut, tuan-tuan perempuan, dikisahkan dalam kisah tersebut, dua-dua orang tersebut merupakan orang soleh juga. Merupakan orang soleh, dan mereka, doa mereka sangat-sangat mustajab. Sehingga kan apabila mereka nak makan, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah seorang mereka berdoa, yang doa mereka itu berbunyi seperti ini. Ya Allah, dengan keberkatan seorang walinya Allah Subhanahu Wa Taala di negeri ini, maka Engkau berikanlah aku makanan. Maka Allah Ta'ala pun hantarkan makanan kepada lelaki tersebut. Begitu juga orang lelaki yang kedua berdoa dengan sama. Ya Allah, dengan keberkatan wali di negeri ini, maka Kau berikanlah aku makanan. Maka doanya kemudian Allah Ta'ala kabulkan. Ini orang soleh doanya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi Masya Allah, Syekh Abdul Rahman Bahjalaban terkejut. Tengok. Masya Allah, doanya kabul. Minta saja Allah Ta'ala berikan. Akhirnya Syekh Abdul Rahman Bahjalaban, tuan-tuan dan perempuan, dia pun bertanya kepada dua-dua orang tersebut. Dia kata, aku pun nak berdoa seperti mana kamu berdoa. Boleh tak kamu sebutkan siapa nama wali Allah Ta'ala tersebut? Lalu kedua-duanya menyebutkan bahawasanya wali tersebut adalah Syekh Abdul Rahman Bahjalaban. Syekh Abdul Rahman Bahjalaban. Dengan keberkatan wali tersebut, kami bermohon kepada Allah, Allah berikan makanan kepada kami. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Abdul Rahman Bahjalaban terkejut. Rupa-rupanya dia wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu pemuda-pemuda tersebut, lelaki berdua tersebut mengatakan, dia ini walinya Allah dan wali besar di negeri ini. Dikatakan beliau ini menjadi wali oleh kerana dia sangat taat kepada isterinya dan bersabar ke atas isterinya. Maka kerana itu Allah Ta'ala jadikan dia wali. Syekh Abdul Rahman Bahjalaban tunduk, tuan-tuan dan perempuan. Akhirnya dia angkat baju balik ke rumah isteri dia. Jadi dia balik kepada rumah isteri dia, ketuk. Tuan-tuan dan perempuan, agak-agak ketika ketuk tu, isteri dia kata apa, tuan-tuan? Halau balik ke tidak? Isterinya pun buka pintu. Senyum. Dia kata, abang balik juga. Ingatkan abang dah tinggalkan saya? Dia kata, tak, abang tak tinggalkan.
Dia kata sebenarnya abang ada sesuatu nak beritahu. Isteri kata kepada Syekh Abdul Rahman Bajalabah, jangan beritahu. Aku tahu. Dia kata, apa? Engkau dah pun menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana aku juga wali hanya Allah, aku menguji kamu supaya kamu dinaikkan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kalau orang bersabar tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, kepada isterinya. Kena ada sabar jugalah. Nampak tak? Seorang lelaki zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana lelaki tersebut tak tahan dengan isteri dia. Isteri ni kuat beletih, marah saja, balik kerja marah. Akhirnya dia tak tahan, dia jumpa Amirul Mukminin, jumpa kepada Sayyidina Umar Khattab. Lalu dia pun ketuk rumah Sayyidina Umar Khattab. Dia ketuk-ketuk, Sayyidina Umar Khattab keluar. Apa ada ajak kamu ni? Dia kata, Amirul Mukminin, aku nak beritahu kau sikit. Apa masalah kau? Aku nak beritahu, aku dah tak tahan dengan perangai isteri aku ni. Setiap hari dia beletih, setiap hari dia marah. Tak habis dia cakap, mengadu. Rupa-rupanya isteri Amirul Mukminin Sayyidina Umar Khattab pun membebel dekat belakang dapur, tuan-tuan. Sedang membebel. Terus Sayyidina Umar Khattab mengatakan, aku pun seperti kamu. Artinya kena sabar. Dengan isteri kita, walaupun perangai dia macam tu, maka kita niat dengan isteri kita itu, kita sabar, kita dapat dakwah dia. Kita jadikan dia wanita-wanita yang solehah. Jadi isteri kita tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita didiklah dia. Dengan sabar kita, insya-Allah Taala, tuan-puan, Allah Taala akan berikan perjalanan. Karena itu dikatakan orang yang bersabar mustadian, orang tersebut sentiasa diberikan cahaya hidayah, jalan keluar. Itu dikatakan. Dan begitu juga bagi isteri, bersabar kepada suami. Rasulullah SAW sebutkan, wa ayyuma imra'ah sabarat ala khuluqi zawjiha a'ata Allahu minal ajri mithla ma u'tiya Asiyah binti Muzahim imra'atun Fir'aun. Kata Nabi SAW, mana-mana wanita yang tatkala mereka bersabar di atas akhlak suami mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran seperti mana diberikan ganjaran kepada Asiyah binti Muzahim, yaitu isterinya Firaun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersabar kepada suami kita, berdoalah kepada suami kita. Kalau suami kita itu seorang yang tinggal solat, seorang yang jauh dengan Allah, jarang baca Al-Quran, suka melepak, suka memancing, kan? Suka duduk kedai kopi lama-lama, tak balik kadang-kadang, kan? Tu risau macam mana, kan? Maka doa banyak-banyak. Bersabar dan berdoalah banyak-banyak. Kalau kita berontak pun, tuan-tuan dan puan-puan, barangkali boleh memecahkan hubungan kita, menjauhkan hubungan kita. Maka bersabar itu lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti, tuan-tuan dan puan-puan, akan beri jalan kepada wanita-wanita yang sabar ke atas suami-suami mereka. Jadi itu dikatakan. Nampak? Tapi sabarnya itu artinya mengikuti syarak lah. Tetapi kalau suami itu suruh melakukan benda maksiat, jangan kita bersabar. Nampak tak, suami kita kata, cubalah sayang pakai sikit-sikit kat kelebang ni. Abang tengok saya asyik pakai tudung je, labu je, pakailah sikit. Suami dia nak suruh buat macam tu. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata fi ma'asiyatillah. Tidak boleh taat kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia suami kita. Tak boleh kita taat kepada maksiat, dan haram hukumnya, tuan-tuan. Jadi kerana itu, janganlah kita itu rasa macam berputus asa. Walaupun suami kita ataupun isteri kita tidak baik, maka jangan kita berputus asa. Banyaklah kisah orang-orang soleh ni, para ulama, tuan-tuan. Para ulama, mereka disakiti oleh isteri mereka, tetapi mereka dapat bersabar tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka. Kemudian kita tengok dalam hadis seterusnya, Rasulullah SAW sebut, wal Quran hujjatun lak, dan Quran itu merupakan hujjah bagi kamu. Artinya maksud oleh Rasulullah SAW di situ, Al-Quran itu akan menyaksikan kebaikan bagi kamu di dalam beberapa tempat. Di antaranya seperti kubur. Di antaranya seperti mauqif. Mauqif artinya ketika padang mahsyar ataupun yaumul hisab. Ketika itu Quran tersebut, kata ulama, wa yashfa'u 'indallahi ta'ala fi ikramika. Al-Quran tersebut akan memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kamu telah memuliakannya. Artinya kamu telah beramalkannya.
Kata Imam Al-Jurdani, hadza in amilta bihi. Sekiranya kalau kamu beramal dengan Al-Quran. Tapi kalau hanya hafal Al-Quran, itu belum tentu dapat syafaat Al-Quran. Yang dinamakan orang yang boleh memberi syafaat kepada ahli keluarganya, menyelamatkan dirinya, itu adalah orang yang beramal dengan Al-Quran. Bukan hanya sekadar hafal. Hafal, naam, dapat pahala. Akan tetapi nak dapat syafaat itu adalah beramal, kata Imam Al-Jurdani. Macam mana beramal? Iaitu bi'an imtathalat awamiruhu. Kamu melakukan segala-gala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan juga kamu menghindari daripada segala larangan Allah, wan ta'atta bimawa'idihi, dan kamu mengambil nasihat-nasihat daripada Al-Quran. Itu yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Al-Quran ni tuan-tuan sangat-sangat dahsyat. Dia adalah salah satu amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat di antara amalan yang baik, yang mana kita tak boleh tinggalkan sebenarnya Al-Quran ini. Kerana apabila kita tinggalkan Al-Quran, kita telah tinggalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu para ulama, mereka tuan-tuan dan puan-puan, menjadi makanan roh. Setiap hari mereka membaca Al-Quran. Setiap hari. Mereka tak tinggal Al-Quran ini. Kerana itu mereka beriman dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi manusia yang baik. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mereka yang mengajarkan Al-Quran. Jadi siapa orang yang paling baik? Orang yang belajar Al-Quran lah. Kerana itu ulama salaf itu kalau tengok anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, mereka akan sapu kepala, tuan-tuan. Ini sebut Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Al-Quran. Imam An-Nawawi mengatakan ulama-ulama salaf itu kalau tengok anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, mereka akan sapu kepala. Dan mereka mengatakan, ma ra'aitu ahadan afdal minka in amilta bima alimta. Aku tak pernah melihat orang yang lebih baik daripada kamu sekiranya kalau kamu beramal dengan apa yang dibawakan ataupun yang disebut di dalam Al-Quran. Itu kata para ulama. Jadi kerana itu tuan-tuan perempuan, perbanyakkan baca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya, iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu syafi'an li ashabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, kerana sungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kerana itu ada setengah orang soleh, mereka yang sentiasa membaca Al-Quran setelah wafat, tuan-tuan dan puan-puan. Pernah satu ketika di satu pemakaman Zambal di Tarim Hadramaut, ada seorang walinya Allah Ta'ala, orang soleh. Itu amalannya setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Maka apabila kuburnya itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelah daripada kuburnya itu dikorek untuk ditanamkan jenazah yang baru, dikebumikan jenazah yang baru. Maka apabila korek terbuka sedikit kubur daripada walinya Allah Subhanahu wa taala ataupun ahli Quran ini, maka terlihat penggali kubur tersebut bahawasanya wali Allah Taala tersebut sedang membaca Al-Quran. Inilah kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Ustaz, ada dalil ke? Ada dalil. Nabi SAW didatangi para sahabat ketika waktu mereka mendirikan satu kemah dalam satu peperangan Nabi SAW. Maka Nabi SAW duduk di kemah yang lain, para sahabat juga duduk di kemah yang lain. Maka ada satu kemah sahabat Nabi SAW, itu terdengar suara orang sedang membaca satu surah. Saya pada satu surah Al-Mulk. Mereka cari-cari tak jumpa. Lalu ketika itu mereka cari-cari, rupanya ternyata di bawah tanah. Akhirnya mereka mengkhabarkan berita kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, surah At-Tabarak hiya mani'atun min azabil qabri. Kata Rasulullah SAW, surah At-Tabarak ataupun surah Al-Mulk itu ia merupakan pencegah daripada seorang itu mendapat azab kubur. Itu kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi kerana itu ada
para sahabat Nabi SAW itu yang mana tergugur peperangan, maka apabila dikebumikan, Masya Allah, mereka juga membaca di dalam alam kubur tersebut. Subhanallah. Jadi benda macam ni jangan kita kata mengarut. Kita tak pernah tempuh. Tuan-tuan dan puan-puan pergi tanyalah penggali kubur. Tanya orang-orang tua yang biasa gali kubur, kita tanya kepada mereka, pernah tak jumpa benda-benda yang seperti ini, benda-benda yang baik dan sebagainya. Kadang-kadang Allah Ta'ala zahirkan, kadang-kadang Allah Subhanahu Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Nampak tak? Jadi kerana itu, hebatlah orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Nampak? Kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun lak. Al-Quran itu merupakan hujah, artinya memberi syafaat kepada kamu. Dia tidak redha, tuan-tuan. Al-Quran ini dia tidak akan redha kepada orang-orang yang mana di yaumul qiyamah dalam kesusahan. Dia pasti akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au alaik, ataupun menjadi ataupun Al-Quran tersebut nanti akan meminta haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ke atas kamu, ataupun hujah ke atas kamu. Ini bagi siapa? Yang disebut oleh Rasulullah SAW, artinya orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak beramal dengan Al-Quran. Nampak? Ada juga orang baca Al-Quran tetapi Al-Quran itu murka, marah kepadanya. Nampak tak? Macam mana? Orang yang tidak jaga adab, orang yang membaca Al-Quran kerana riak, nak tunjuk-menunjuk, orang yang baca Al-Quran nak buat suara-suara sedap supaya dia didengari, supaya orang puji-puji dia, supaya dia jadi famous. Orang-orang seperti ini, Al-Quran itu pasti akan tuntut hak dia. Itu dikatakan. Jadi kerana itu tuan-tuan mampu, Al-Quran ni kita jaga sungguh. Kata para ulama, rubba quri'ul Quran wal Quran yukrimuhu wa rubba quri'ul Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa ramai orang yang baca Al-Quran dan Al-Quran memuliakan dia. Dan berapa ramai juga orang yang membaca Al-Quran tetapi Quran melaknat kepada mereka. Macam mana? Mereka yang ada perasaan riak, mereka yang nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Itu yang dikatakan. Dan maksud dikatakan, maksud au alaik, ataupun ke atas kamu, Al-Quran tersebut akan berhujah di hadapan Allah. Ke atas kamu seperti adalah kamu tidak mengikuti apa yang disuruh oleh Al-Quran, ataupun kamu meninggalkan Al-Quran tersebut, ataupun kamu membaca tidak mengikuti daripada tajwid-tajwidnya. Jadi kerana itu tuan-tuan perempuan, Al-Quran ini kena baca sungguh-sungguh. Kita kena belajar ilmu tajwid, kita kena belajar bacaan dengan bacaan yang betul-betul. Kerana itu dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa'amalu bihi wala tajuffu anhu. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu baca Al-Quran dan beramallah kamu dengan Al-Quran, dan janganlah kamu itu meninggalkan bacaannya Al-Quran. Setengah para ulama mentafsirkan maksud meninggalkan daripada Al-Quran tersebut, iaitu kamu melampaui batasan-batasan sehingga menukar makna Al-Quran. Baca tak betul, akhirnya menukar makna Al-Quran yang sepatut dibaca, kemudian kemudian ditukar-tukar hurufnya. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ni ada adabnya. Bila kita baca Al-Quran, beradablah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baca Al-Quran, dia tak pernah belajar ilmu fiqh, kemudian dia terus ambil Al-Quran tanpa berwudu. Hukumnya macam mana? Haram. Kenapa? Kerana dia tidak berwudu. Wajib tuan-tuan dan puan-puan, di antara seorang tak nak menyentuh mushaf atau Al-Quran, dia mesti ada wudu. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa mutahhar. Jangan ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang berwudu. Hari ini orang sentuh Al-Quran, dia main ambil saja. Ini dah tak belajar. Jadi kerana itu pentingnya kita belajar ilmu fardu ain itu, tuan-tuan. Kebanyakan orang baca Al-Quran, dia tidak ada adab dengan Al-Quran. Bila baca Al-Quran, dia buat lagu seperti lagu lagu nasyid. Nampak tak baru-baru ni viral satu video. Bukan negara kita lah, negara jiran. Dia buat satu bacaan Al-Quran, kemudian ada bass, ada gitar, ada drum. Apa hukum bermain gitar kemudian bacakan seperti buat lagu? Hukumnya haram, tuan-tuan. Nabi SAW
Disebutkan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, wala taghullu fih, jangan kamu berlebih-lebih dengan Al-Quran. Jangan berlebih-lebih sampaikan kamu membuat lagu, mencontohi orang-orang syair, pensyair membuat syairnya. Tak boleh. Ini Al-Quran, kalamullah, kena jaga adab. Ada orang buat macam tu, tak boleh tuan-tuan dan puan. Jadi berjaga-jagalah. Takut-takut nanti tuan-tuan dan puan kita habis amalan kita ataupun Al-Quran tersebut dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita itu diazab oleh kerana kita tidak mengikuti ataupun mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk kita baca Al-Quran. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yumathilul Quran yaumul qiyamah rujulan fayu'ti birujul qad hamalahu fa khalifu amruhu fayumathilu lahu khamsan. Diumpamakan Al-Quran itu nanti di yaumul qiyamah seperti seorang lelaki. Ada juga dikatakan yumathilul Quran, artinya Allah akan merupakan Al-Quran itu seperti orang lelaki nanti di yaumul qiyamah. Maka dia akan datang fayu'ta birujulin qad hamalahu, dia akan datang kepada orang lelaki yang pernah menghafal Al-Quran tersebut, pernah membaca Al-Quran tersebut. Fa khalafa amruhu, maka orang lelaki tersebut pernah tidak mengikuti perintah Al-Quran tersebut. Fa yumathilu lahu khamsan, maka dia akan merupai dengan rupa yang sangat-sangat murka kepada lelaki tersebut. Lalu dia mengatakan, Al-Quran tersebut akan mengatakan, ya Rab, qad hamalathu iyya fabu isa hamil ta'adda hududi wa dhay'a faraidi wa raqiba ma'siyati wa raqataati. Dia akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, orang ini pernah menghafal Al-Quran, orang ini pernah membaca Al-Quran, akan tetapi ketika dia menghafal Al-Quran, dia itu melakukan sesuatu yang melampau. Dia telah melampaui daripada batasan-batasan hukum aku, dan dia telah mensia-siakan kewajipan aku. Artinya apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dia telah pun tak buat. Waraqiba ma'asiyati, dan dia juga telah menunggang dengan maksiat, artinya melakukan maksiat. Wa tarqataati, dan dia meninggalkan ketaatan kepada aku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama yazalu yakdhifu alaihi bil hujaji hatta yuqal lahu sya'nuka bih fayukhadhu bi yadihi fama yarsilhu hatta yakubbuhu ala man khirihi fin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran tersebut terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia cakap sekian, dia buat macam ni, ya Allah, dia tinggalkan aku, dia buat sekian, menyalahi adab aku. Dia akan menghadap Allah, akan bercakap kepada lelaki tersebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu akan malaikat berkata kepada lelaki tersebut, sya'nuka bih, maka engkau ni, inilah, betul tak kau buat ni? Maka lelaki tersebut pun ambil, fayakhudhuhu biyadihi, maka diangkatlah bahwasanya dengan tangannya itu tersebut amalan yang dibaca Al-Quran tersebut. Fama yursilhu, maka tidaklah dia terus mengangkatnya, kecuali kata Rasulullah SAW, Allah akan membalikkan wajahnya di muka bumi tersebut, dia ataupun membalikkan wajahnya disentuhkan dengan api neraka Allah. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyazubillah, dan baca Al-Quran pun bahaya juga kalau kita tidak mengikuti adab-adab. Kita meninggalkan kewajipan baca Al-Quran. Jadi kerana itu tuan-tuan, bila kita dah hafal Al-Quran, amanah sangat-sangat besar. Nampak tak? Kalau kita menghafal Al-Quran oleh kerana kita nak berdakwah, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita menghafal Al-Quran oleh kerana memang untuk kita memelihara Al-Quran, hukumnya haram sekiranya kalau kita melupakan Al-Quran tersebut. Tak boleh. Kalau Al-Hafiz Quran itu melupakan Al-Quran, hukumnya apa? Haram, tuan-tuan. Berdosa. Tak boleh dia melupakan. Wajib untuk dia mengulangi dan menghafal. Kerana dia berniat menghafal Al-Quran ketika itu untuk memelihara Al-Quran. Itu dikatakan para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kerana itu, jaga-jagalah. Baca Al-Quran itu penuhkan dengan adab. Kan di antara adab yang disebut Imam Nawawi dalam kitab Tibyan beliau mengatakan adalah dengan kita berwuduk, adalah dengan kita mengangkat dengan tangan yang kanan, dipegang dengan tangan kanan, jangan dipegang dengan tangan kiri. Dan apabila kita pegang Al-Quran, maka diletakkanlah tempat yang tinggi di atas meja.
Jangan kita letakkan dengan di bawah peha kita, disertakan, disentuh dengan lutut, kepala lutut kita. Nampak? Kemudian kita angkat Al-Quran, kita baca Al-Quran biarlah menghadap kepada kiblat. Kemudian apabila baca Quran biarlah kita dengan penuh ta'awudz dan bismillahirrahmanirrahim. Bukan terus baca. Banyak adab-adab daripada bacaan Al-Quran. Jadi itu diterapkan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mana mereka itu cinta kepada Allah adalah mereka cinta kepada Al-Quran. Karena itu kata Imam Sahal At-Tustari, Imam Abdullah bin Sahal At-Tustari, beliau pernah berkata, alamatu hubbullah hubbul Al-Quran. Alamat cinta seorang tersebut kepada Allah adalah cintanya kepada Al-Quran. Wa alamatu hubbul Quran, dan alamat dia cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, dan alamat seorang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbuha, dan alamat cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul akhirah, iaitu dia cinta kepada hari akhirat. Dan alamat cinta kepada hari akhirat bughdud dunyah, iaitu dia benci kepada dunia. Dan alamat benci kepada dunia, alla yatanawwalu minha illa al-bulghah, ay ma yakfihi faqat, iaitu dia tidak mengambil apa-apa yang di dalam dunia, iaitu sesuatu yang halal, kecuali apa yang mencukupi baginya, apa yang diperlukan bagi orang tersebut. Nah, itulah dikatakan tuan-tuan puan-puan. Daripada mana seorang tersebut nak dapat cinta Allah? Pastilah dia mesti cinta kepada Al-Quran. Dan orang tak dianggap sebagai orang yang cinta Al-Quran kalau tak cinta kepada Nabi SAW. Semuanya berkaitan. Jadi kerana itu Nabi SAW sebut Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran ini adalah ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khassatuh, dan orang yang paling teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah ta'ala. Walaupun kita tak alim ataupun bukan hafizul Quran, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi hafizul Quran. Tak anak kita jadi hafizul Quran, mudah-mudahan cucu cicit kita menjadi orang yang menghafal Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau kita ada cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada para ulama, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bahagian kita, tuan-tuan dan puan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, tak mampu macam mana pun kita, jangan putus hubungan kita dengan Al-Quran dan hubungan kita dengan para alim ulama. Itulah yang mampu menyelamatkan kita. Kemudian Nabi SAW sebut lagi dalam hadis, kullu nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'taqiha. Kata Rasulullah SAW, setiap daripada manusia, insan, artinya manusia itu insan, yaghdu, itu berpagi-pagi mereka, faba'i, mereka adalah orang yang berjual. Adapun mereka adalah penjual, kata Nabi SAW, penjual diri mereka. Maksud dari penjual diri mereka adalah mereka itu ketika waktu pagi, mereka sebenarnya berjual-jual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak beli amalan kita, Allah nak beli sedekah kita, Allah nak beli pengorbanan kita. Nanti ketika waktu pagi, setiap daripada pagi. Itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada jualan tersebut, artinya amalan-amalan soleh tersebut akan menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Au mubikuha, ataupun sesuatu yang merosakkan dirinya, ataupun merosakkan pada akhiratnya sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ketika waktu pagi, sebenarnya kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah nak beli jiwa kita. Kerana itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli jiwa-jiwa orang beriman dan juga harta-harta mereka untuk ditukarkan, untuk diberikan bagi mereka itu syurga Allah. Jadi ketika waktu pagi, banyakkan amalan-amalan soleh, banyakkan zikrullah, banyakkan dengan kita bersedekah, banyakkan dengan membuat sesuatu perkara.
Allah Ta'ala nak beli amalan-amalan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, Allah ni sayang kita sungguh. Nampak tak? Dahlah dia berikan nyawa. Dia juga memberikan modal kepada kita. Modal tu nyawa lah. Kekuatan tu semua modal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita ni tak ada pun. Kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada apa-apa. Yang beri semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pula kata, aku nak beli jiwa orang-orang beriman. Nak tengok macam mana mujahadah mereka. Ketika waktu pagi, mereka ingat tak aku? Mereka buat tak amalan soleh? Mereka buat tak benda-benda yang baik? Jadi kerana itu kita kena jadi yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu ketika waktu pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, dan kita kena amalkan doa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala hina yusbih, barang siapa yang berkata ketika waktu pagi, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan ataupun wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk, marratan, satu kali saja dia baca. Yang maknanya doa, ya Allah, sesungguhnya aku berpagi-pagi ini aku menyaksikan kepada engkau dan aku bersaksi ke atas malaikat-malaikat arasmu dan juga seluruh para malaikat yang telah engkau ciptakan, annaka antallah, bahwasanya engkau benar-benar adalah Tuhan, adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, wahdak, yang maha esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagimu, wa anna sayyidina Muhammad, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Mu dan juga Rasul-Mu. Satu kali kata Nabi SAW, kalau dibaca satu kali doa ini, kata Rasulullah SAW, a'taqallahu rab'ahu minan nar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghapuskan ataupun menyelamatkan dia itu daripada api neraka. Satu per tiga daripada api neraka. Selamatkan dia 1/3 daripada api neraka. Sekiranya kalau dia membaca 2 kali doa ini, maka kata Nabi SAW, fanisfuhu, Allah akan menyelamatkan dia daripada api neraka, separuh daripada api neraka. Dan sekiranya kalau dia membaca 3 kali, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan dia, tuan-tuan dan puan-puan, hampir keseluruhnya. Dan apabila seorang tersebut membaca sehingga 4 kali, maka kata Nabi SAW, Allah akan selamatkan dia daripada api neraka kesemuanya. Karena itu doa ni ada di dalam ratib Wirdul Latif. Wirdul Latif, Imam Al-Haddad dah susun dalamnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada PDF. Wirdul Latif, tekan kat Google, tulis Wirdul Latif PDF. Kalau ada di kedai Saleh, nama dia Wirdul Latif, amalkan, tuan-tuan dan puan. Setiap pagi dibaca, kemudian setiap petang dibaca. 2 kali setiap hari. Ada dalam doa-doa. Doa yang diajar ataupun disebut oleh Imam Al-Haddad di dalam Wirdul Latif ataupun Ratib Al-Haddad, itu kebanyakan semuanya ada maksur. Artinya maksur datang yang diwariskan oleh Rasulullah SAW daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika waktu pagi, nampak senang saja untuk menyelamatkan diri kita. Baca doa-doa seperti ini yang disebutkan. Dan ada juga di riwayat Nabi SAW sebut, barang siapa yang membaca ketika waktu pagi, subhanallah wa bihamdihi alfa marrah, 1000 kali ketika waktu pagi, faqad ishtara nafsahu minallah, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli jiwanya. Wa kana min akhir yaumihi atika minan nar, dan sekiranya orang tersebut membaca ketika waktu akhir-akhir harinya, dah malam dia baca 1000 kali, atikan minan nar, maka itulah menjadikan perlepasan baginya di yaumil qiyamah, ataupun perlepasan daripada api neraka Allah. 1000 kali waktu pagi, 1000 kali waktu malam. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Karena itu para ulama-ulama sufi ada juga amalan-amalan yang disebutkan. Antaranya membaca la ilaha illallah. Itu amalkan, jangan tinggalkan. Kalau boleh kita mampu buatlah. Kata para ulama, kalau boleh buat setiap bulan, buat setiap bulan. Baca berapa banyak baca la ilaha illallah? Sebanyak 70,000 kali. Ini kebanyakan banyak tarikat-tarikat juga ada yang amalkannya. Dikatakan para ulama bahawasanya orang-orang yang membaca 70,000 kali, tuan-tuan puan-puan, a'atakallahu biha rukbah,
aw rukbah wa man qala lahu minan nar. Maka orang tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, akan Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia daripada api neraka. Kerana itu setengah para ulama sufi mengatakan ini seolah-olah macam tiket. Nampak tak? Belum confirm lagi. Belum confirm, akan tetapi seolah kita itu sudah pun ada tiket untuk mendapat kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu tuan-tuan amalkan, banyakkan zikir ketika waktu-waktu pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika waktu pagi itu banyak berkatnya. Jadi kehidupan kita ni nak berkat ketika dalam kehidupan kita seluruh sepanjang hari kita, mulakan ketika waktu pagi. Kerana itu dalam Bidayatul Hidayah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, pertama sekali ketika kamu bangun pagi adalah kamu mengingati nama Allah Subhanahu wa taala. Bacalah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ketika waktu pagi itu banyakkan amal-amal soleh. Kata para ulama, orang yang ketika bangun pagi dia banyak zikrullah. Di antaranya dia amalkan istighfar 100 kali, kemudian selawat 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali. Maka itu merupakan qutul arwah. Kata para ulama, itu merupakan makanan bagi roh, breakfast bagi roh. Roh kita ni ada breakfast juga. Jadi kalau kita pagi-pagi kita baca amalkan tersebut, insya-Allah taala roh kita dapat makan ketika waktu pagi. Jadi kerana itu waktu pagi ni benda yang sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika waktu pagi Allah Subhanahu wa taala itu nak beli amalan-amalan daripada kita. Allah Subhanahu wa taala nak berikan ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Itulah yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis itu, yang dimaksudkan dalam hadis itu. Riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Sahih Muslim. Jadi banyaklah faedah-faedah yang kita dapat daripada hadis ini. Lebih kurang sebulan lebih kita baca hadis ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat amalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ini kita dapat belajar, kita dapat amalkan. Betul-betul kita dapat amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang istiqamah. Istiqamah ni benda yang paling mahal, tuan-tuan dan puan-puan. Istiqamah apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita istiqamah, boleh kita buat sesuatu benda keduniaan, kenapa kita tidak boleh istiqamah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh istiqamah dengan sesuatu, orang-orang ahli perniagaan cakap, kalau kamu nak sekian-sekian, kamu mesti push, kamu kena buat macam ni. Kita boleh istiqamah dengan cakap mereka. Kenapa kita tidak boleh istiqamah dengan cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW cakap penuh dengan nur, penuh dengan berkat. Apabila kita amal, seluruh kehidupan kita, ahli keluarga kita, anak kita, isteri kita, semua dapat berkat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita. Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada segala malapetaka dan juga bencana dan juga wabak. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada azab api neraka, azab kubur, dan daripada segala maksiat zahir dan juga batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan limpah rahmat kepada kita, kepada ahli keluarga kita, kepada tempat kita, tempat kerja kita, kepada majikan kita, kepada pekerja kita, kepada golongan-golongan yang punya kerabat dengan kita, dan juga seluruh muslim dan juga musliman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum.